Ada kamu nak berusaha pindah perlembagaan? Tak ada. Usahakan pindah perlembagaan. Yang Haji Hadi bawa RU355 tu pun dia tak pandang waktu itu. Dia tak pandang, saudara. Alasan dia COVID. Alasan dia kerengga. Macam-macam alasan. Nak menghalalkan perbuatan dia, menipu penyokong dia, menipu ahli-ahli dia, alasan dia COVID. Alasan dia kerengga. Alasan lagi tak tahu. Hei PAS, hei Lebih PAS, kenapa kamu benarkan Din Cirit menaikkan judi daripada 8 ke 22? Ana tak tahu. Ana tak tahu. Hei Haji Hadi, waktu kamu jadi kerajaan, kenapa kamu benarkan judi naik 8 kepada 22? Ana tak tahu. Ana tak tahu. Kenapa kamu benarkan pesawat Israel masuk ruang udara Malaysia dengan kebenaran? Ana tak tahu. Ana tak tahu. Yang dia tahu, setiap bulan gaji masuk. Setiap bulan allowance masuk. Allowance duta khas Timur Tengah masuk setiap bulan. Itu dia tahu. Cuba tanya dia. Setiap berapa bulan gaji masuk. Dia tahu. Cuba tanya dia. Apa allowance atau kelebihan-kelebihan, keistimewaan sebagai duta khas Timur Tengah. Dia boleh jawab satu persatu, saudara. Dia boleh jawab. Allowance ini, allowance pakaian, allowance kerajaan, allowance telefon, allowance perjalanan, allowance ini. Dia boleh jawab. Dia tahu yang itu. Berapa bulan setiap kali gaji kamu dibayar oleh kerajaan? Dia boleh jawab, saudara. Confirm dia boleh jawab. Tapi jangan tanya dia, kenapa pindaan perlembagaan tidak dibuat? Saya tak tahu. Kenapa judi naik balik? Kata nak haram judi. Usahakan nak haram. Yang kurang pun kamu naikkan balik. Pasal apa? Ana tak tahu. Pasal apa kes Nek Elin difailkan di zaman kamu? Dia mencabar undang-undang syariah di Kelantan. Di zaman kamu perintah. Dimulakan fail itu. Nek Elin orang Kelantan. Nek Elin itu adalah ahli muafakat nasional. Dia cuma menghina undang syariah. Konon-kononnya. Waktu zaman kamu kerajaan. Apa kamu buat? Ana tak tahu. Masuk mahkamah kali kedua pula. Menang lagi Nek Elin. Kenapa kamu tak solat hajat di depan mahkamah? Dah 2 mahkamah dah bicara Nek Elin ni zaman kamu kerajaan. Kenapa di 2 mahkamah tak pernah pun kamu solat hajat di depan mahkamah? Ana tak tahu. Ana tak tahu. Jadi kerajaan, saudara. Waktu itu jadi kerajaan. Hari ini, semua benar dia tahu. Yang tak betul pun dia tahu. Yang tak betul pun dia reka. Supaya dia tahu konon-kononnya. Sebab itu hari ini dia longgok semua ahli walau-walau yang bodoh ini solat hajat depan mahkamah. Berteriaklah masing-masing pertahankan Islam kononnya. Menangis. Angkat tangan berdoa dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tu tahu. Tuhan tu tak tahu bahawa dia menipu. Penyokong boleh tipu dengan Tuhan pun nak tipu. Ini perangai PAS. Nak bagi tahu. Dan hari ini dia tulis pasal perlembagaan. Apa dia kata? Dalam tulisan dia. Dia tulis apa? Banyak pindaan dibuat dengan meninggalkan syarat Islam. Ni. Alasan dia mengatakan undang-undang ini adalah peninggalan penjajah. Dia nak kata undang-undang ini peninggalan penjajah sebab apa? Dia kata banyak pindaan dibuat dengan meninggalkan syarat Islam. Dia tak sebut pun. Saya baca tulisan ni, dia tak sebut satu pun. Undang-undang apa ni yang meninggalkan syarat Islam ini? Sebutlah. Jangan tulis macam itu secara umum. Supaya walaupun orang bodoh ni percaya bahawa undang-undang kita ni memang meninggalkan Islam. Tulis, wahai jadi. Kalau kamu tak tulis pun, admin kamu tu bagi tahu dia, admin kamu tu jangan malas buat carian, cari fakta. Ambil satu kes yang menunjukkan bahawa pindaan dibuat dengan meninggalkan syarat Islam. Tulis apa dia pindaan dia. Pindaan daripada seksyen mana yang telah dibuat yang meninggalkan syarat Islam. Tulislah. Baru boleh kita pertahankan. Tapi tak tulis, saudara. Sebab apa? Sebab memang tak ada. Nak tulis apa memang tak ada. Tapi nak juga bercakap supaya walaupun bodoh ni percaya. Apa lagi dia sebut? Dulu dia kata ada Hakim Tun Arwah Tun Saleh Abbas. Bagus dia kata. Dan juga ada Hakim Tan Sri Harun Hashim. Ini hakim yang bagus. Saya tak pertikaikan tentang Tan Saleh Abbas. Bagus. Memang betul bagus. Harun Hashim mungkin juga seorang hakim yang bagus.
isunya, apabila kamu kata ini adalah undang-undang peninggalan penjajah, maka undang-undang ini zalim, maka undang-undang ini meninggalkan syariat Islam, letaklah mana-mana hakim sekalipun, tetap juga tak betul. Apakah kerana dulu ada almarhum Tun Sri Abbas, maka perlembagaan itu lain? Masa itu perlembagaan bagus. Ya. Apakah zaman Tan Sri Harun Hashim sebagai ketua hakim negara, apakah perlembagaan itu lain? Perlembagaan itu bagus waktu itu. Bukan perlembagaan peninggalan penjajah. Sama. Dan isunya bukan sebab hakim. Isunya perlembagaan. Yang kamu petikai sekarang ini adalah perlembagaan. Yang kamu katakan peninggalan penjajah yang bertentangan dengan Islam itu. Oh, bila time Saleh Abbas kamu kata dia okey. Harun Hashim okey. Tapi yang kamu hentam ini perlembagaan. Yang kamu hentam ini undang-undang. Hakim dia hanya melaksanakan apa yang tertera dalam undang-undang. Kalau undang-undang itu memang undang-undang peninggalan penjajah, memang undang-undang Lord Reid, itulah yang digunakan pakai oleh hakim. Tak kira hakim mana sekalipun. Di situ jelas bahawa Haji Hadi tidak tahu membezakan. Yang sebenarnya kamu nak serang ini apa? Yang kamu nak komplain ini apa? Perlembagaan ke hakim? Kamu nak sebut hakim yang baru ini, yang memutuskan isu kes Saniah Kelantan itu tak bagus, tak adil, seperti Tun Sri Abbas. Itu nak kamu masukkan. Oh, bila hakim buat keputusan yang tidak menyebelahi puak-puak kamu, tak bagus. Kalau menyebelahi puak-puak kamu, bagus. Saya nak bagi tahu kepada Haji Hadi, 2 mahkamah yang lalu pun, hakim yang sama. Anwar jadi Perdana Menteri, dia tak tukar hakim. Anwar tak tukar pun ketua hakim. Zaman kamu, itulah ketua hakimnya. Kenapa zaman kamu dulu kamu tak petikaikan itu? Ini yang kita nak tanya Haji Hadi. Apa kamu buat dulu dalam kerajaan? Kalau kamu kata dia itu tidak bagus, ketua hakim hari ini adalah ketua hakim yang kamu anggap sebagai menentang syariat Islam. Kenapa zaman kamu kerajaan kamu tak tukar ketua hakim itu? Sedangkan waktu itu ada 2 mahkamah. Dalam kes Nail ini 2 mahkamah berlaku di zaman kamu. Di bawah ketua hakim yang sama. Kenapa kamu tak tukar ketika itu? Kamu diam. Kamu jadi tikus kekenyangan dalam kepuk padi. Jadi Menteri Duta Khas duduk dekat Rosila, main telur, tak buat kerja, makan gaji buta. Orang suruh jadi Duta Khas Timur Tengah, bukan jadi Duta Khas Pantai Timur. Timur Tengah ni mana kamu kena keluar cari. Ada mesyuarat negara-negara Arab, pergi hadir, buat keputusan kepentingan negara. Negara Arab ada krisis peperangan, keluar kenyataan resmi. Bukannya bila berperang negara Arab, kita pun, Malaysia berkecuali. Berlaku di Palestin, Malaysia berkecuali. Berlaku di Timur Tengah peperangan, Malaysia berkecuali. Senanglah tentu. Sebab apa kecuali? Sebab tak datang meeting. Dia tak pergi meeting saudara Timur Tengah. Dia hanya pergi Iran saja. Lepas tu duduk kat Rusila. Rakyat bayar gaji kamu sebagai Duta Khas Timur Tengah Hadi, bukan Duta Khas Pantai Timur. Salah baca watika kot. Dalam watika tu Duta Khas Timur Tengah. Dia ingat Duta Khas Pantai Timur. Dia duduk marang je lah Pantai Timur, tak keluar ke mana-mana. Itu rakyat bayar gaji dia. Waktu tu tak sedar perlembagaan ini penjajah ke, ketua hakim ini anti-Islam ke, ketua hakim ini nak berjatuhkan Islam ke, dia tak sedar. Hakim sama. Hakim sama. Yang dipertikaikan oleh Haji Hadi ini, itulah hakim di zaman mereka dulu. Dalam kes Nailin ini, 2 mahkamah di zaman itu. Kalau kamu tak yakin dengan hakim itu, kalau kamu rasa syak dan ragu-ragu bahawa ketua hakim yang nak memusnahkan syariat Islam, kamu waktu itu kerajaan berhak tukar ketua hakim. Kenapa kamu tak tukar? Ana tak tahu. Itu jawapan dia. Bila jadi menteri, bila dia bagi ke jawatan kerajaan, nak makan gaji je. Apa pun tak tahu. Ana tak tahu.
RU355 yang dia pernah bawa dulu waktu dia jadi pembangkang. Dia sendiri tak bawa dalam kerajaan. Cuba tanya dia, mana pergi RU? Mana pergi draft dia? Draft dia mana pergi? Yang kamu dulu orang dah bagi tahu dah, RU355 ni jangan bawa lagi. Jangan bawa lagi, bincang dulu, tak mudah nak bawa. Oh, anak kena bawa, ini nyawa Islam, Ini nyawa Islam, kena pertahankan Islam. Kita kena bawa, berlari dia. Dengan jubah-jubah dia pergi parlimen nak bawa. Jangan nak jadi, belum lagi. Kena teliti balik ni. Raja-raja pun tak tahu cerita lagi ni. Macam raja ini agama bawah bidang kawasan raja, kita bincang dululah. Sebelum buat parlimen. Oh, tak dang. Islam ni nyawa kita ni, Islam. Berlari buat parlimen. Okey, tak apalah cakap parlimen. Dia pun cakap. Dan speaker kata, okey. Marang, nak bahas tidak? Amba minta tangguh dulu lah. Masuk sesi kedua penggal, tanya lagi kat speaker. Marang, RU355 boleh bahas tidak? Boleh bahas sekarang? Amba minta tangguh dulu lah. Saudara. Nafsu kuat. Nak dapat nama saja sebenarnya. Bukan nak buat pun. Memang tak ada niat nak buat pun. Nak guna dalam modal ceramah saja. Sebab itu dia bila pergi parlimen, berapa ramai budak tahfiz dibawa ke parlimen oleh mudir-mudir mereka, dengan mudir-mudir pembodoh, bawa budak tahfiz, gunakan budak tahfiz, berbaris dekat parlimen, sambut ketibaan Presiden PAS kerana membawa rang Undang-Undang 355. Inilah wira Islam, wira kita. Sambut Ajadi kat parlimen. Bukan saya nak bohong, memang ada pun. Berbanyak bas datang, bawa budak tahfiz. Kita kena sambut ni presiden kita ni. Dia nak bawa hudud ni. Masa tu dia kata hudud lah tu. Nak bawa hudud kat mahkamah. Ini nak pejuang Islam ni. Budak tahfiz yang tak tahu apa-apa. Budak ni pun datang lah ikut ustaz dia. Takbir. Nyambut Haji Hadi kat parlimen. Haji Hadi pun tersenyum, tersumbing-sumbing. Sebab dia sebagai hero. Naik banner. Kalau tuan-tuan Google, ada banner dia. Naik kat banner kat parlimen. Wira. Pejuang. Saya tu wira apanya? Sakat baca dalam parlimen nak jadi wira. Pejuang apanya? Sakat kamu baca usul, kemudian habis macam tu. Bahas tak nak. Dia ingat dalam parlimen tu macam wanaon. Dekat markas PAS, bolehlah Haji Hadi cakap aja semua sokong. Dia berucap aja takbir sokong. Belum berucap lagi pun, baru batuk nampak mikrofon tu batuk. Takbir kata wanaon. Dia cakap je, tak payah bahas. Kena sokong semua. Kalau tak sokong, masuk neraka. Dia ingat macam tu. Dalam muktamar kamu boleh lah. Kamu batuk je orang takbir. Kamu terkentut pun orang takbir. Itu dalam kalangan kamu. Tapi bawa ke parlimen, tak ada masa orang nak ikut walak macam tu jadi. Dalam parlimen jangan tinggalkan otak. Dalam parlimen kena bawa otak. Sebab itu dalam parlimen semua orang ada otak. Kecuali grade je lain. Otak semua ada, grade lain. Kalau grade otak Langkawi dia grade lain sikit. Kan, Pasir Mas dia lain sikit. Kan? Ketereh lain sikit. Grade, tapi semua bawa otak. Jadi tak boleh kamu datang, kamu baca dan kamu pandang kiri kanan. Tak ada pun dalam parlimen ni saya baca orang takbir. Dia ingat kat markas PAS kot. Dia membaca usul kan. 355 mana. Saya mencadangkan ini. Dia pandang kiri kanan tak ada pula orang takbir. Dalam parlimen. Ini bukan markas PAS. Ini parlimen. Baca habis dulu. Lepas baca, tak tahu lagi. Sokong tak sokong, belum tahu lagi. Bahas. Kena bahas. Kalau kamu tidak ada persiapan, tidak ada persediaan untuk nak bincang RU355, jangan bawa. Buat persiapan dulu, study dulu, baru bawa. Ini tak sabar-sabar nak bawa. Nak jadi hero konon-konon. Last kali, tak jadi. Bila jadi kerajaan pun, tak jadi. Tak buat, tak sebut pun.
Hari ini baru nak bercakap tentang memperkasakan mahkamah syariah. Hari ini mempertikaikan perlembagaan undang-undang penjajah, peninggalan penjajah. Mempertikaikan hakim hari ini, hakim tak sama macam hakim dulu-dulu. Hakim dulu-dulu Tun Saleh Abbas bagus, dia kata. Hakim dulu Tan Sri Harun Hashim bagus. Tak seperti sekarang. Walau sama je. Tun Saleh Abbas itulah rujukan dia juga, perlembagaan itu. Harun Hashim pun itulah perlembagaan yang dirujuk. Ketua Hakim Negara itulah juga perlembagaan dia, wayah jadi. Dia siap tulis lagi apa? Kini, dia kata, kini, hari ni lah. Kini, hakim yang kepala dan akalnya dipengaruhi oleh tulisan masa penjajah. Maknanya hakim hari ni, kepala hakim hari ni dipengaruhi oleh tulisan wakil penjajah. Maknanya perlembagaan itu pengadilan penjajah, maka hakim itu dipengaruhi oleh tulisan itu. Dia mengatakan hakim ni lah. Sebab apa dia keluar tulisan macam ni? Sebab dia rasa malu lah pasal kes dekat Kelantan ni yang hangat dibahaskan ini. Itu aja. Hakim dia kena berpandu pada tu lah, perlembagaan itu. Kamu nak kata dia penjajah ke? Ya, perlembagaan penjajah. Itulah panduan yang ada. Itu hakim terpaksa pandu situ. Kamu ingat bila jadi hakim ni, ya, undang-undang perlembagaan ada depan dia. Dia boleh ketepikan undang dan dia ambil kitab daripada Masjid Ar-Rusila sebagai rujukan dia. Tak boleh. Walaupun setebal mana pun kitab tulisan kamu jadi di Masjid Ar-Rusila tu, hakim tidak boleh rujuk pada kitab itu. Dia kan pegang pada perlembagaan. Sebab itu waktu kamu diberi peluang jadi kerajaan, pindahlah perlembagaan kalau kamu rasa perlembagaan itu tak betul. Tapi waktu itu apa kamu buat? Mulut penuh dedak. Rasa selesa jadi menteri. Tak payah bagi alasan lah. Bila jadi kerajaan, alasan macam-macam. Covid lah Covid. Waktu Covid lah sebenarnya kamu banyak menyakau. Tak semerang lah. Yang banyak duit hilang sekarang ni, waktu Covid. Sebab parlimen tutup. Bila parlimen tutup, nak mencuri tak payah bagi tahu lagi dah. Ambil je duit. Ambil je duit dalam kantong negara. Tak perlu maklum dengan dalam parlimen, tak perlu minta kelulusan parlimen pasal parlimen tutup. Gunakan akta darurat untuk belanja semamaunya duit rakyat. Sebab itu buat darurat. Tutup parlimen, buat darurat, sakau habis-habisan. Boleh pula waktu itu, waktu Covid. Oh, nak buat undang-undang tentang syariat, nak perkasakan RU 325, tak boleh. Covid, kerengga. Gaji, makan. Allowance, makan. Jawatan, ramai. Menteri, paling ramai. Dalam sejarah politik negara, menteri paling ramai di bawah kerajaan PN. Itu hakikat dia. 74, 75 menteri dan timbalan menteri. Menteri paling ramai. Yang rakyat pergi bayar gaji dia ni. Menteri, timbalan, bayar. Kita bayar gaji dia. Time Covid ni. Time Covid. Bayar gaji dia orang. Allowance dia orang. Tak cukup dengan itu. Penasihat lagi. Tak cukup dengan penasihat. Duta khas. 4 duta khas dilatih. Duta ini bertaraf menteri. Bukan duta biasa. Bukan duta biasa. Bukan duta kosmetik. Ya, duta khas bertaraf menteri. Bertaraf menteri maksudnya apa? Gaji menteri. Apa keistimewaan menteri. Semua dia dapat. Dia cuma tak boleh masuk mesyuarat kabinet saja. Yang lain tu sama dengan menteri. 4 zaman dia. Apa dia buat? Hari ni berkokok. Undang-undang tak betul. Undang penjajah. Hakim ni pun hakim ikut tulisan penjajah. Dah itu undang-undang dia. Itulah rujukan dia. Bukan dia ikut. Memang dia kena wajib ikut. Itu panduan dia. Jangan salahkan dia. Kamu nak salahkan hakim, salah seorang penjawat awam. Sedangkan undang-undang tu di bawah kuasa kamu sebagai wakil rakyat. Kamu sebagai wakil rakyat, kamu tak berusaha pun untuk pindah undang-undang. Tiba-tiba kamu salahkan hakim kerana ikut undang-undang itu. Bukan tugas hakim lah untuk pindah undang-undang. Jangan bebankan atas kepala hakim
Jika ada kelemahan kepada undang-undang itu, jangan bebankan dia. Dia pejabat awam. Dia hanya pegang pada apa undang-undang yang ada. Undang-undang ini kamu yang pindah. Tugas wakil-wakil rakyat. Sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat pusat. Kalau di negeri, adun bertanggungjawab meminda undang-undang ini. Di peringkat persekutuan ahli parlimen. Kamu, Haji Hadi, kamu adun, kamu ahli parlimen. Kamu sebenarnya yang merangka undang-undang, yang terlibat merangka undang-undang. Kenapa hari ini kamu nak tuding jari kepada ketua hakim? Sebab nak melepaskan kesilapan, kelemahan kamu, nak melindungi kelemahan kamu. Waktu kamu jadi kerajaan, kamu tak buat apa-apa, kamu tak pindah apa-apa. Sebab itu kamu nak lindung kelemahan kamu, kamu tuding jari kepada hakim. Kamu puji hakim dulu. Hari ini kamu kata seolah-olah mengikuti saja apa yang ditinggalkan oleh penjajah. Yang sebenarnya apa dalam perlembagaan kita bukan lagi bawah kawalan penjajah, di bawah kawalan kita. Jangan salahkan penjajah. Penjajah dah tinggalkan negara kita puluhan tahun. Kita diberikan kemerdekaan. Terpulang kepada kita semua di parlimen. Nak pindah ke tidak perlembagaan ini. Jangan salahkan penjajah lagi, wahai Haji Hadi. Bila kamu tak mau berfikir, bila kamu tidak mau berusaha, takkanlah RU 355 tu tak dibahaskan di parlimen, kamu nak salahkan ketua hakim. RU 355 yang ke bawah itu tidak dibahas di parlimen, kamu nak salahkan penjajah. Salahkan diri sendiri. Kalau ada kelemahan dalam undang-undang, salahkan diri sendiri. Kenapa tidak berusaha memperbaiki dia? Nak perbaiki macam mana? Orang komplain pun kau marah. Macam mana syariah di Kelantan? Bila orang pertikaikan, orang cabar bermakna ada kelemahan. Perbaikilah. Ini bila orang cabar, oh cabar Islam. Cabar kami, cabar Islam. Cabar mahkamah kami, cabar Islam. Sampai bila nak berubah?